Ni kita Fathul Mu'in muka surat 226. 226 petok yang kedua daripada bawah. Petok yang kedua daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa huma afdalu minal iqamati liqaulihi ta'ala wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Qalat Aisyatu radhiyallahu anha humul muazzinuna wa qila hiya afdalu minhuma wa fudilat min ihdahuma bila niza'in. Azan dan iqamah lebih utama, lebih afdal daripada menjadi imam solat. Azan dan iqamah lebih utama daripada menjadi imam solat. Azan dan iqamah ni kedua-dua. Azan, iqamah ni kedua-dua. Kalau kita hanya azan sahaja, orang lain yang iqamah, maka hal ni lebih imam lah. Hal ni kedua-dua. Azan pun kita, iqamah pun kita. Yang mana aula, afdal. Orang yang iqamah adalah orang yang azan. Afdal empat mazhab sama sahaja. Empat mazhab sama sahaja. Sunat iqamah oleh orang yang azan. Nabi kata wa man azana fahuwa muqim. Nabi kata, dan sesiapa yang azan ialah yang iqamah. Ni kadang-kadang mari orang lagi qomat. Orang azan tu dia nak iqamah, tapi dia ambil orang lain iqamah. Tapi kalau buat gitu harus. Tapi yang sunatnya orang yang azan itulah orang yang iqamah. Cuma sama ada makruh ataupun tidak. Jadi pandangan dalam mazhab Syafi'i kita ni khilaful aula. Khilaful aula ni menyalahi yang utama. Jadi khilaful aula ni lebih rendah daripada harus, lebih tinggi daripada makruh. Kan kita kan wajib, sunat, harus, turun sedikit makruh, hak bawah laginya haram. Kan gitu? Wajib. Hak rendah sikit sunat, rendah lagi ni harus. Hak rendah belah tak molek, tapi tak berat mana makruh. Hak berat sangat haram. Kan gitu? Tak susunan dia lah kalau kita kira. Jadi khilaful aula ni duduk antara harus dengan makruh. Ini pada ni duduk antara harus dengan makruh. Khilaful aula, orang yang iqamah bukan orang yang azan. Tapi kenapa tidak makruh? Kerana hak Sayyidina Bilal azam, Abdullah bin Zaid yang iqamah. Dia Abdullah bin Zaid yang melihat dalam mimpi dia azam tu. Kemudian Nabi pun suruh Sayyidina Bilal azam. Tapi yang iqamahnya siapa? Abdullah bin Zaid tak iqamah. Dia yang bermimpi berkaitan dengan azan. Tapi Nabi suruh Sayyidina Bilal yang azan. Kemudian Nabi suruh Abdullah bin Zaid yang iqamah. Zaid yang iqamah. Tak makruh lah tu. Kalau makruh Nabi tak suruh orang lain iqamah. Tapi hak kebiasaannya yang azan itulah yang iqamah. Sebab itulah keempat mazhab disunatkan iqamah tu oleh orang yang azan. Jadi azan pun dia, iqamah pun dia, dua-dua dia. Kedua-dua ni lah lebih utama daripada menjadi imam solat.
Lebih utama orang azan dan iqamah daripada orang yang menjadi imam. Ini pada satu pandangan lah. Mana dalilnya? Sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Terjemahan dianya ayat dia, waman ahsanu qaulam mimman da'a ila Allah tu. Terjemahan dia, tiada yang lebih bagus tiada yang lebih bagus daripada orang yang memanggil ke jalan Allah. Man da'a ila Allah, mereka yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu je. Sebab kurungan tu azan dan iqamah tau. Dalam hal ini Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan, mereka yang dimaksudkan itu adalah muazzinun. Hak Quran kata man da'a ilallah, mereka yang menyeru kepada Allah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, siapa mereka di situ? Muazzinun, tukang-tukang azan. Ni ayat Al-Quran yang ditafsirkan oleh sahabat. Ayat Al-Quran yang ditafsirkan oleh sahabat. Kata Aisyah radhiyallahu anha, mereka yang menyeru kepada Allah ni, mereka yang azan. Mereka yang muazzinun. Ini satu tafsiran lah. Ada setengah tafsiran mengatakan tidak ada yang terlebih elok di sebuah perkataan melainkan mereka yang menyeru kepada Allah bitauhid, dengan mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Ada ni. Siapakah yang paling baik di sebuah perkataan? Mereka yang menyeru kepada Allah bitauhid, dengan mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebaik-baik perkataan. Jadi kalau kita cerita bab tauhid, kita cerita ke anak cucu kita bab tauhid, kita cerita kepada orang kita kenal bab tauhid, tu termasuk dalam mereka yang menyeru kepada Allah. Hak tidak adalah perkataan lebih baik melainkan mereka menyeru kepada Allah dengan tauhid. Dan termasuk tauhid juga hak dalam azan. Asyhadu an la ilaha illallah tu kan, tu tauhid di situ. Jadi azan iqamah itu lebih afdal daripada menjadi imam. Ini pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i lah. Pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i sama dengan pandangan mazhab Hambali. Adapun pandangan ta'ih dalam mazhab Syafi'i sama dengan mazhab Hanafi, afdal imam daripada orang azan dan iqamah. Tapi nak ceritanya kedua-dua ni afdal belaka. Cuma antara orang azan dengan imam ni, imam yang paling besar tanggungjawab. Sebab tu setengah pandangan afdal imam lagi sebab dia besar tanggungjawab. Muazzinun ni, tukang azan ni panggil je. Panggil mari semayang. Hak tukang buat siapa? Hak tukang bawa siapa? Imam. Kalau kita kan ni, orang panggil dengan orang hak buat, mana hak lebih besar? Dia panggil je. Lepas tu buat bawa orang lain. Tapi nak buat nak bawa pun kalau tak ada orang panggil, nak bawa kan tak ada orang turut. Tu juga. Tapi kalau panggil saja tak ada orang bawa, ngigal juga. Bang kuat-kuat, siapa tengok komak mengigal. Mana tu imam? Mana tu imam? Mana tu imam? Dah. Panggil. Tu imam tak ada. Angkat susah tu. Ni khilaf ulama ni. Tapi ni pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i. Afdal imam, afdal orang azan dan iqamah daripada orang yang menjadi imam. Pendapat lain, waqilah, berkata setengah ulama, mengatakan bahawa menjadi imam solat itu lebih utama daripada azan dan iqamah. Tu imam hak lebih utama. Dalam pada itu, dengan tanpa dipermasalahkan lagi bahawa menjadi imam solat itu lebih utama daripada azan atau iqamah saja. Dalam pada itu, dengan tiada dipermasalahkan lagi juga gitu. Bila niza'in ni, dengan tak ada khilaf ulama. Tak ada khilaf ulama, menjadi imam solat lebih utama daripada azan atau iqamah saja. Hak tadi tu kata lebih afdal daripada imam, kapuh dua.
Dia yang tukang bang, dia hok tukang iqamah. Hok tu khilafnya. Pandangan muktamad mazhab Syafi'i kata, afdal orang azan dan iqamah lah daripada tu imam. Pandangan yang keduanya, afdal imam lah daripada orang azan dan iqamah. Adapun kalau azan saja, iqamah orang lain, iqamah saja azan orang lain, tak ada khilaf tu. Lebih imam lah. Lebih imam kalaulah azan saja ataupun kalaulah iqamah saja. Mana ni? Hak ni hak dalam kitab Fathul Mu'in. Tapi ada setengah pandangan hak dalam syarah tu, orang bang saja pun dia kata lebih afdal daripada menjadi imam. Orang azan saja pun dia kata tetap afdal daripada menjadi imam. Jadi khilaf pula situ. Sini dia tak ada khilaf dah ni. Ada khilaf lagi. Ada pandangan dia azan saja afdal daripada imam. Azan ni bukan iqamah. Iqamah saja memang afdal tu imam. Iqamah saja, azannya tidak, afdal imam. Tapi kalau dia azan, iqamahnya orang lain, tapi ada pandangan tetap afdal muazzin lagi daripada tu imam. Beda. Kalau gitu dia jadi tuk billah, Tuk billah ni kalau tidak dilantik berebutlah orangnya. Berebutlah sebab lebih. Kan panjang tekuk-tekuk di hari akhirat tau. Tuk billah tau. Panjang tekuk hari akhirat. Uduhnya bukan panjang tekuk macam zirapah tu, bukan. Panjang tekuk ni dengan bahawa ada apa-apa hak ganjaran, dialah. Dialah. Aku dah. Pandai ni. Kan kita kan, kalau kita harapan kita kuat kan, pengumuman kita gitu. Kalau kita tak ada harapan, pengumuman kitanya. Ya, tak ada bahagian kita. Ada ni. Kerana ada hadiah apa-apa kan. Kita memang tak ada bahagian. Orang kita belakang nusuk Tapi kalau orang ada harapan kan naik dia kan. Padahal ni ternanti-nanti. Ni panjang tekuk tu maksud panjang tekuk. Maknanya kalau tak undi, memang Nabi kata akan berebut. Berebut nak jadi tuk billah. Berebut nak jadi tuk billah. Kita ni bukan masalah tambah di tuk billah, nak berebut juga. Tapi tak pandai pun ataupun pandai juga suara tu. Kalau subuh-subuh bang tu tidur habis orang. Hok nak bangun pun tidur semula. Bunyi tuk bilah tu. Ada ni. Ada ni. Tapi hok pandangan yang kedua mazhab Syafi'i sama dengan mazhab Hanafi, afdal imam. Sebab imam ni Nabi SAW. Sebab apa? Sebab imam ni para Khulafaur Rasyidin jadi imam belaka. Tengok. Nabi jadi imam, Khulafaur Rasyidin jadi imam. Maka imam lah lebih afdal. Sebab dia mengepalai. Lagipun imam besar tanggungjawab. Hak besar tanggungjawab ni lah hak besar pahala. Bila dia tidak ada tanggungjawab pun, dia hanya pastikan waktunya tepat. Dia pun ambil speaker, dia pun azan. Tu je. Hak bab belajar, semua kena belajar. Nak jadi tuk bila pun kena belajar molek. Nak jadi tuk imam pun kena belajar molek. Tapi pada masa menjalankan tugas, bila cukup mudah, hanya pastikan waktu tepat. Tu saja. Lepas tu hak panjang hak semayang, tuk imam belaka. Jadi imam lah paling besar tanggungjawab. Lepas tu setengah pandangan afdal imam daripada orang yang azan serta orang iqamah, dua-dua dia tetap afdal imam. Tapi nak cerita sini, kedua-duanya afdal belaka. Orang bang, orang iqamah dan juga imam sama-sama lebih. Sebab tu khilaf ulama. Cuma hak kata lebih orang azan dengan orang iqamah ni daripada imam, itu pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i lah. Hak wakilah tu, perenggan bawah sekali tu, itu pandangan yang kedua dalam mazhab Syafi'i, yang mana imam lebih afdal daripada orang yang azan dan orang yang iqamah. Tapi Bilal sama, imam sama, hendaklah orang yang adil, bukan orang yang fasik. Orang fasik makruh menjadi dia azan, orang fasik makruh dia menjadi imam orang fasik. Dan
Bilal yang fasik, tidak sah kerajaan lantik. Jadi Bilal mesti orang adil, bukan orang fasik. Imam pun sama telah mesti orang adil, bukan orang yang fasik. Orang yang mengerjakan dosa besar walaupun hanya sekali, dipanggil orang fasik. Walaupun sekali saja mengerjakan dosa, itu orang fasik. Makruh dia azam, makruh dia jadi imam. Mengerjakan dosa besar hanya sekali, fasik dah. Kalau mengekali dosa besar dengan jahil fardu ain, tu bapak fasik lah tu. Bapak fasik, jahil fardu ain, tauhid tak belajar, fiqh fardu ain tak belajar, tasawuf tak belajar, dialah tu Bilal, dialah tu imam. Tu gelak gambar lah berjemaah seumpama tu. Bilal ke imam ke tak belajar tak apa. Tok Bilal ni hanya asah lidah je lah, asah lidah nak sedap bunyi. Tanya orang mengajar tak ada cara. Tok imam pula comel lidah biar baca sedap. Hukum hakam fardu ain, bab akidah, bab semayang, bab tasawuf tak belajar. Ni Imam Bilal seumpama ni tak belajar. Lepas tu pula orang-orang pegang jawatan masjid pula tak belajar fardu ain, masjid puak pasik. Dah gitu. Masjid puak pasik. Apa masjid puak pasik? Jahil fardu ain. Hak tu mengekali dosa besar tu. Fasik ni buat dosa besar sekali je. Fasik dah. Makruh dia azam dan makruh dia jadi imam. Kalau mengekali dosa besar, jahil fardu ain, tak nak ceritalah. Ada ni. Bila sama, imam sama, kena belajar. Jadi orang yang adil, orang yang tidak mengerjakan dosa besar, orang yang tidak mengekali dosa kecil, orang yang berperangai yang selayaknya sebagai seorang imam, sebagai seorang Bilal. Imam ada title dalam masyarakat, Bilal ada title dalam masyarakat. Perangai tu biar selayaknya. Jangan awak ikut dang. Kita tu imam, orang pun tengok siapa tu pelik ke perangai. Itulah tu imam kampung ni. Allah, gitu je tu imam kampung. Tu siapa tu cakap uduh. Itulah tu Bilal kampung ni. Allah. Orang apa ni? Tidak berperangai yang seumpama. Pasik juga. Imam jaga title dia, Bilal jaga title dia. Berperangai yang seumpama, yang selayak, yang sepadang dengan kita. Title sebagai imam, title sebagai Bilal. Kita bukan imam, bukan Bilal. Kita ahli jemaah masjid pun kena jaga title. Ni kita ahli jemaah 5 waktu ni. Kalau kita tak jaga, siapa tu? Tu ahli jemaah masjid tu. Ahli jemaah pun sebut nama masjid. Tak ada pasal-pasal. Nama masjid pun jadi apa? Terpalik dah. Kita hanya ahli jemaah 5 waktu je. Imam pun bukan, Bilal pun bukan, Tok Siok pun bukan. Tapi oleh kerana kita ahli jemaah, kita buat perangai uduh. Bukan perangai uduh ni perangai buat kerja jahat, perangai yang tidak sepadang dengan orang ahli jemaah masjid. Siapa tu perangai pelik dengan tu? Itu ahli jemaah masjid Belada Kolang. Tak pasal-pasal nama Belada Kolang Timur. Ada ni. Mana kita ahli jemaah pun kena jaga title. Kita orang ngaji agama. Orang ngaji agama pun kena jaga title juga. Sama telah orang mengajar agama. Orang mengajar agama lagilah kena jaga dia punya imej. Pada ni. Kita boleh nak ikut dang. Tak boleh kena jaga. Payah orang ngajar ni. Dia tak boleh nak gitu. Dia kena jagalah. Siapa tu? Orang ngajar. Jangan pula orang ngajar ni malam dengan uniformnya. Serban 2-3 lap. Ikat hok lain, selendang hok lain. Esok jumpa pasal minggu, pasal malam dah. Pasal muka malam dah. Tapi pakai t-shirt je. Iya kok semalam tengok tu. Dia tak jaga imej. Dia mari ceramah malam, serban lilik, serban selendang, jubah lagi. Macam Syekh Arab. Esok lusa jumpa di pasal minggu, rasa macam hok baru ni dah rasanya ni. Tapi takkan t-shirt macam budak muda gitu je. Ni abang apa ni? Tak pandai jaga title. Ada ni. Dah apa kita tutup aurah ke? Tutup aurah. Kita tak bicara bab aurah, kita bicara bab imej. Padahal kita wajib jaga imej. Padahal kita wajib jaga imej. Muaji ada imej muaji. Padahal ni.
Mak haji kena pakai pakaian selayaknya. Boleh tak mak haji sekali-sekala nak pakai baju anak cucu hak bunga-bunga, hak kilat-kilat, pakai kasut tumit tinggi pergi jalan kampung. Orang kata mana tu? Mak haji tu panas. Banyak wak amal tu. Panasan tu banyak wak amal. Tutup aurah, memang mak haji tu tutup aurah, tapi selayak dak mak haji. Dak mak haji nak pakai berangan masa muda zaman gitu. Hak naik motor Vespa tu nah. Hak pakai baju kebaya ketat tau. Oh, dia nak perangai gitu. Tutup aurah sekalipun padang dah dengan imej. Kena jaga. Tak kan? Kita wajib jaga imej. Orang mengajar agama, orang belajar agama, ahli jemaah masjid, jadi tok imam, jadi tok bila, pegang jawatan dalam masjid, kena jaga imej. Ada ni. Kita menjatuhkan imej kita, posik jadinya. Menjatuhkan imej, pasik kita berdosa sebab kita wajib jaga imej. Kena jaga biarlah kelakuan kita kelakuan yang seumpama. Alhamdulillah. Wa sunna lisami'ihima sama'an yumayyizul hurufa wa illa lam yu'tadda bisama'ihi kama qala syekhuna akhiran ayyakula wala ghairu mutawaddi'in au junuban misla qaulihima. Ninggi pula kepada sunat orang dengar azan dan iqamah, sunat jawab seumpama yang disebut oleh muazzin, orang azan dan juga orang iqamah. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.